Hadiahkan Fatihah kepada Sayyidina Maulana Imam Nuruddin Ali Jumaah, para ulama kita daripada Al-Azhar dan sekalian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan para ulama kita di timur dan barat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada kitab At-Tariq ila Turas Al-Islami karya Al-Maulana Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Nuruddin Ali Jumaah hafizahullahu ta'ala wa radhi anhu. Dan kita berhenti pada muka surat 23 pada menyatakan turuk cara untuk istifadah daripada turas. Dia bagi contoh lah istifadah daripada turas. Pada semalam kita dah bicara berkenaan dengan masalah dipanggil apa, unsur-unsur bagi turas. Tuan Guru sebut unsur turas tu ada dua, iaitu yang pertama adalah dipanggil nitaj al-fikri. Nitaj apa? Al-fikri, iaitu produk yang berbentuk idea. Yang kedua dipanggil waqi' at-tarikhi. Apa makna waqi' at-tarikhi? Iaitu realiti yang kita lihat, yang kita lihat pada apa, berlaku pada tamadun Islam, umat-umat Islam, bagaimana bertaamul mereka dengan apa, dengan realiti. Maka kita tengok realiti yang disebut oleh Syekh Jumaah terbina daripada 5 awalim, 5 alam. Yang pertama alam asya, itu alam ashkhas, itu alam afkar, itu alam rumus. Kemudian yang kelima alam ahdas. Dan kita dah sebut afkar kesemua dan cara ta'amul dengannya. Cuma pada alam rumus, kalau antum perasan kan, terus Syekh Ali bila sebut pasal saqf, mana apa maksud saqfu, maknanya had faham, kita tak boleh faham ikut dan, mesti ada had kefahaman itu, mesti di bawah lembayung ataupun naungan ijma' bahasa Arab dan sebagainya kan. Cuma alam rumus Syekh Ali tak terang. Masih lagi sekarang ada tunggu soalan. Nak pergi jumpa nanti insya-Allah lah. Dia nak mesej antum dia yang betul. Cuma ana sebut setakat ana yang faham daripada beberapa pembacaan anak, alam rumus bermaksud bahasa yang mengandungi konsep-konsep dan kefahaman daripada manusia. Itu setakat yang saya fahamlah. Dan kita berhenti daripada inna hadzal kitab, betul tak? Inna hadzal kitab. Jom kita baca qala al-musannif rahimahullah wa radhi anhu wa hafizahullah taala wa anna al-imam Ali Jumaah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Inna hadzal kitab allazi baina aydina yumassil khutwatan fi tariq. Sungguhnya kitab ini allazi baina aydina, maksudnya yang berada di hadapan kita ini, yumassilu khutwatan fi tariq. Dia panggil dikira, yumassil yu'tabar dikira khutwatan fi tariq, sebagai satu langkah di jalan. Mana di jalan untuk nak memahami turas. Lakinnaha, ataupun nak berinteraksi dengan turas. Interaksi dengan turas ni benda yang umum. Bermula dengan faham, kemudian tajrid, kemudian apa? Istimbat istifadah, dan kemudian tatbiq ataupun taf'il yang Syekh Ali sebutkan tadi. Lakinnaha khutwatun muhimmah wa asasiyah likai nafhama turasana. Tetapi iaitu adalah langkah yang penting dan asasi bagi memahami turas kita. Wa nuhaqqiqu an-nuqlata an-naw'iyyah al-manshudah. Dan kita merealisasikan nuqlah naw'iyah. Nuqlah naw'iyah dipanggil anjakan paradigma. Anjakan apa? Paradigma al-manshudah. Maksudnya kita nak ubah style mentality, bagaimana interaksi dengan turas. Sebelum ni dia nak cuba apa kita sebut, nak bawa semua dalam turas dalam realiti moden. Ada setengah orang dia tak mau langsung turas, benda kuno. Buat apa kita zaman IT dan teknologi, boleh faham? Itu dipanggil interaksi yang silap. Sekarang ni kita nak apa? Ubah mentaliti tersebut, ubah, dipanggil anjak paradigma tersebut kepada bagaimana interaksi yang sebetulnya. Al-manshudah, nasyada syai'an, mana dia mencari, yang kita cari. Dia kata nuhaqqiqu nuqlata an-naw'iyyah, supaya kita realisasikan anjakan paradigma al-manshudah yang dicari. Lidu'ida siyaratal aqliyah al-muslimah, supaya kita ulang semula sina'ah, pembentukan
pembuatan aqliyah muslimah, akal orang Islam ni. Walitakhruja aqliyatun ataupun walitukhrija aqliyatin ataupun walitakhruja aqliyatun min amsali Ibn Muqlah wa Ibn Haisam wa Bairuni wa Ibn Khalun wa ghairihim, supaya keluar semula akal-akal semisal Ibn Muqlah, semisal Ibn Haisam, Bairuni, Ibn Khaldun dan lain-lain, semua tokoh-tokoh ulama yang masyhur lah. Inna hadzal kitab wa in kana yumkin istifadatu minhu liqari'il 'am, dan kitab ini wa in kana, meskipun ia yumkin istifadah, boleh diambil faedah daripadanya itu oleh pembaca yang am, pembaca umum, illa annahu muwajjahun bil asas ila talabatil ilmi, namun dia ditujukan secara asas, secara khas, secara dipanggil apa, istimewanya, ila talabatil ilmi, kepada penuntut ilmu, wadarisin, dan pengaji, orang-orang yang mengaji, fi huqulil ulum al-ijtimaiyah wal insaniyah, pada bidang ulum ijtimaiyah. Apa nak ulum ijtimaiyah? Ilmu sosiologi wal insaniyah, dan kemanusia, sains kemanusiaan. Betul tak sains apa? Kemanusiaan. Itu dipanggil ilmu-ilmu insaniyah. Likai yastafidu minhu, supaya mereka mengambil manfaat daripadanya, fi majalatihim, pada bidang-bidang mereka tersendiri, wa taraik buhusihim, dan kaedah-kaedah kajian mereka. Wa nu'akkidu an aham, ini fahamlah, kita dah ulang dah benda ni kan, poin sebelum ni. Wa nu'akkidu an ahamma ma ya'nina istikhlasahu ataupun istikhlasuhu fi hadza at-turas huwa al-manahij wa tara'iq at-tafkir. Kita tegas sekali lagi bahawa sepenting-penting yang kita ambil perhatian di sini istikhlas, maknanya memurnikannya, mengeluarkannya, fi hadza turas, pada turas ini, huwa al-manahij, itu kita nak keluarkan manhaj, wa tara'iq, dan kaedah-kaedah tafkir, kaedah-kaedah berfikir, kaifa kanu yu'miluna uqulahum, bagaimana mereka ini memperjalankan akal-akal mereka, fi waqi'ihim, pada realiti mereka. Ini pun kita dah cerita dah kan sebelum ni kan. Wala yahumuna bid-darurah al-mawdu'at aw al-juz'iyat at-tafsiliyah allati kanu yafakkiruna fiha, tidaklah yang menjadi kita panggil tumpuan kita, yahumuna, tidaklah menjadi tumpuan kita, bid-darurah, secara terdesak, secara pasti, al-mawdu'at, tentang isu yang diperkata oleh mereka, wal juz'iyat at-tafsiliyah, dan perincian-perincian detail-detail yang mana mereka fikirkan padanya. Maksudnya dalam Tariq ila Turah ni nak benda umum, manhaj, maksudnya kita boleh guna pada semua bidang, taklah kita panggil terhad pada isu-isu, contoh fiqh saja boleh, tauhid saja boleh. Itu maksud Tuan Guru rahimahullah. Wal nadrib misalan mubakkiran ala tariqati hadzal kitab, kita bagi satu misal awal, mubakkir apa? Awal, ala tariqati hadzal kitab, ke atas cara kitab ini. Tu gua nak bagi contohlah tentang apa yang dia nak sampai daripada istifadah turas, contohnya supaya kita ambil manfaat pada zaman moden. Indama sanaqifu amama nazariyat usul al-fiqh as-sab'ah, tatkala kita berhenti di hadapan nazariyat ni teori kan, teori usul fiqh as-sab'ah, teori usul fiqh yang 7. Satattadihu amamana al-madakhil allati yumkin an yuqaddimaha hadha al-ilm at-turasi li khidmati al-ilmi ijtima'i wal insani al-hadis. Maka akan jelaslah di hadapan kita al-madakhil, pengantar-pengantar, pintu masuk, allazi yumkin, yang mana mungkin, an yuqaddimaha hadzal ilmu turas, yang mampu dikemukakan oleh ilmu turas ini, li khidmati ilmi al-ijtima'i, bagi berkhidmat ataupun bagi membantu ilmu ijtima'i, ilmu sosiologi, wal insani, dan kemanusiaan al-hadis moden. Kemanusiaan apa? Moden. Fa ilmu usul fiqh lahu rihlatun fi dhihni al-usuli, maka ilmu usul fiqh itu baginya itu rihlah perjalanan pada minda ahli usul. Usuli mana ahli apa? Ahli usul. Kalau faqih, ahli fiqh. Mutakallim, ahli apa? Ahli kalam. Boleh? Al-usuli, ahli apa? Usul fikih. Itu guru nak kata, kita fahamkan dulu sebelum kita bersama baca. Syekh nak kata baik tadi isu kita nak sampai dalam memahami turas atau istifadah turas ini adalah kita nak dapat manhaj mereka. Manhaj itu benda yang berbagai, bersifat benda yang universal,
Boleh jadi gaya berfikir mereka, kaedah berfikir mereka, boleh faham? Dan apa dia dipanggil apa? Isu-isu titik-titik universal kuli yang lain, boleh faham? Maka itu dipanggil apa? Benda-benda yang kita dapat istifadah daripada turas. Dan Syekh kata sekali lagi, Syekh tekan, kita akan Syekh tumpu di sini supaya turas itu dapat diambil faedah oleh orang-orang moden yang macam kita panggil profesional kan, dengan profesional. Saya businessman, macam mana saya nak turas, nak kembangkan bisnes saya, boleh jadi kat situ kan. Saya ni apa, biologist macam Ukashah. Dia Ukashah apa? Ukashah bukan biologist, Ukashah pejuang. Dia pejuang pula. Itu bukan takhasus spesialis Ukashah, semua pejuang boleh. Ukashah apa dia? Doktor contoh. Apa yang Ukashah boleh tengok di betul untuk istifadahkan dalam apa? Kajian Ukashah tadi. Baik, terus lagi dia akan kata usul fiqh. Usul fiqh ni dia kaji tentang dalil. Boleh dikaji tentang apa? Dalil. Dan awarid bagi dalil. Apa makna awarid bagi dalil? Sifat-sifat bagi dalil tersebut. Mana sifat-sifat bagi dalil itu contoh apa? Sabit ataupun tidak, qat'i ataupun zanni. Itu dipanggil awarid. Awarid itu benda mendatang, sifat yang mendatang yang bakal dibincangkan tentang dalil. Contohlah kita kata hadis, dalil hadis. Hadis dalil fiqh tak? Dalil fiqh. Boleh faham? Tapi ada kala dalil bagi hadis itu kita akan bicara sudutnya macam mana? Dari sudut adakah dia sabit daripada Nabi ataupun tidak? Ada yang sabit secara pasti, maka dipanggil apa? Subut qat'i. Subut secara apa? Qat'i, iaitu dalil mutawatir. Hadis apa? Mutawatir. Ada kira hadis yang sabitnya secara zanni. Zanni apa dia zanni? Iaitu apa? Sabit secara sangkaan yang berat. Saya rasa sangka berat, sangka bahawasanya apa? Ini sabit daripada Nabi. Itu hadis ahad yang sahih dan hadis ahad yang hasan. Boleh faham? Itu baik. Kemudian kita akan bincang pula pada dalil awarid seterusnya, iaitu berkenaan dengan makna yang kita boleh ambil daripada hadis tadi. Boleh faham? Ada makna yang bila kita fahami daripada hadis tadi, makna yang bersifat dengan qat'iyah dalalah. Qat'iyah apa? Dalalah. Apa nak qat'iyah dalalah? Makna tidak maksudnya makna yang kita peroleh daripada apa? Hadis itu adalah satu makna, tidak ada kebarangkalian makna yang lain. Satu makna, tidak ada kebarangkalian makna yang apa? Yang lain. Contoh, saya beri contoh. Nabi sebut apa? Bagi setiap 5 ekor unta itu zakat. Bagi setiap 5 ekor unta itu apa? Zakat. Maksud dia apa? 5 tu biar faham jelas lah. 5 ni mungkin maksud dia apa, nasi. Kau mana ada 5 maksud nasi? 5 lah. Boleh faham tak? Itu dipanggil apa? Makna apa? Qat'i. Tak ada kita kata boleh mendatang makna yang lain. Boleh. Tapi ada pada certain hadis boleh dia membawa makna yang dipanggil apa? Mengandung makna yang lain. Possibility dia banyak. Contoh, tapi hadis ataupun kita ambil ayat Quran kan. Ayat Quran lah apa? Salah satu quru, kalimat quru. Quru orang Arab kata ada makna suci, ada kata makna haid. Boleh faham itu? Maka kita kata apabila saya mengatakan contohnya quru, makna dia suci. Tapi saya bila meletakkan makna suci, adakah saya yakin itu maknanya? Tak, dipanggil berat sangka setelah saya lihat konteks ke, setelah saya lihat kamus ke, saya lihat penggunaan di bahasa Arab ke. Tapi tidak menafikan ada kebarangkalian untuk makna kedua. Boleh faham? Itu dipanggil makna apa? Makna apa? Zanni. Itu dipanggil awarid. Dipanggil awarid. Tak apa, jangan risau. Bila kita tengok belakang ni bab Nazar Sufi, kita faham lah. Boleh? Kita akan bincang secara detail. Lepas tu bila kita masuk kepada ilmu Sufi pun lagi power. Tak apalah, angan-angan sikit, tak apa. Tak ada rugi pun. Anak nak cerita kat antum, masyarakat kami ni, Syekh Ali cerita apa, depa ni kadang-kadang habis mukadimah kitab je pun, tapi ilmu lagi macam Syekh Ali Syekh cerita, Syekh khatam dulu ke jamu-jamu? Tak khatam pun. Betul, baca bagaimana dengan Syekh Jad Ramadan dulu? Jad Ramadan dulu syarah
muqaddimah je kat 2 tahun. Muqaddimah dekat 2 tahun. Subhanallah. Tapi punya ilmu, subhanallah. Tapi kita IPT duk ligan habis kitab. Mazhab IPT ni selewing sikit ni daripada manhaj patutnya bismillah tu 6 bulan. Boleh ni tapi sebab kita kena buat macam tu, orang tak main lah kan. Jadi apa dia ustaz ni duk syarah tak habis bismillah saja kan, jemu kan. Beda ulama kita duduk memang dia dakik bahagian tu. Boleh betul. Hatta syekh dulu ada syekh Hasan Syafi'i cerita syekh dulu hak ilmu kalam ngaji habis mauqif tak ada kan, ngaji mauqif tu berapa sikit ya. Hak ngaji betul-betul tu kharidah aja. Ni kita ni je. Ni mana kita ni je? Kita ni je, tak ada apa. Tapi dia punya syarah tu uru tu boleh baca mauqif, boleh jadi ahli falsafah lah. Tu dia. Tu nak kata manhaj Az-Zahariyah zaman tu, tok guru yang memang dia syarah tu kitab tu syarah A to Z, campur lagi alif bata, semua campur lagi dan semua ilmu-ilmu yang lain. Boleh faham baik. Jadi anda sampai di sini dipanggil apa? Maksud daripada pembincangan contohnya usul fiqh adalah kita bincang bab dalil, boleh? Dan kita bincang dipanggil awarid bagi dalil tadi. Awarid apa makna awarid? Sifat sudut yang kita boleh lihat tentang isu dalil, sama ada berkenaan dengan sabitnya dia daripada Nabi SAW, sama ada sesuainya ia jadi hujjah bagi hukum hakam, ataupun dari sudut kita panggil kita boleh pahami daripada dalil itu sama ada kepahaman yang diyakini ataupun kepahaman yang kita panggil sangkaan berat semata-mata dengan zanni semata-mata, dan banyak lagi lah itu kita bincang dalam ilmu usul fiqh, dan insya-Allah nanti antum akan faham secara lebih lah. Baik, Syekh Ali nak kata kita dalam bab nak istighfar betul kena anjak jauh lagi daripada tu. Jauh lagi daripada tu apa? Maksudnya kita akan tidak terikat pada maudhu'. Tak terikat pada apa? Maudhu'. Kalau maudhu' tadi dalil maudhu', betul tak? Subjek yang kita akan bincangkan. Boleh faham? Sekarang ni kita nak apa? Berlepas diri daripada maudhu' juga. Macam mana berlepas diri? Itu kita tengok bagaimana perjalanan minda seorang usuli. Itu lagi dahsyat tu. Benda lagi abstrak, lagi universal. Macam mana? Usuli depa ni nak depa cipta ilmu sufi daripada apa? Daripada persoalan-persoalan yang ditanya secara berperingkat dan bersusun. Itu dia panggil usuli, bertanya contoh. Usuli apa dia bertanya? Saya ni nak faham tentang agama saya. Itu soalan pertama. Jadi macam mana boleh saya tahu tentang agama saya? Boleh? Okay, datanglah jawapan pertama bagi persoalan tu. Mestilah awak rujuk kepada sumber. Betul tak? Awak mesti cari sumber dia dulu. Okey. Lepas tu datang persoalan yang kedua. Maka apakah sumber agama saya? Sumber agama saya? Maka akan datang jawapan yang kedua. Sumber agama saya Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh? Lepas tu soalan yang lain. Adakah datang sumber-sumber yang lain? Boleh faham? Dia akan apa? Adalah ijma', qiyas, istishab, semua dan seterusnya. Lepas tu bila dah tahu sumber, bagaimana saya boleh faham sumber, ataupun bagaimana saya ketahui adakah sumber itu autentik atau tidak, valid atau tidak? Maka datanglah persoalan seterusnya, dipanggil apa? Kalau awak nak tahu valid atau tidak, awak kena tengok sanad dia lah. Awak kena tengok apa? Sanad dia lah. Kalau Quran, sanad dia itu mutawatir. Kalau hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Boleh? Kalau ijma' diiktiraf sebagai dalil dalam Al-Quran. Kalau qiyas diiktiraf dalil dalam Al-Quran. Boleh faham? Itu dipanggil apa dia? Berikut-berikutnya. Kalau saya dah sabit dalil itu sebagai dalil autentik yang boleh jadi dalil, macam mana saya nak istifadah? Saya nak faham dalil itu dengan pahaman yang betul. Maka datanglah seterusnya dipanggil qawaid amar, qawaid nahi. Amar ni kita lihat buat makna apa, nahi kita lihat buat makna apa, ada mantu, ada mafhum, ada tu dia, dan seterusnya lah. Banyak lagi dia punya isu dia. Baik, habis kat situ. Kemudian seterusnya saya tengok dalil-dalil yang ada tadi, pemahaman tadi terhadap
kepada apa? Dalil-dalilnya apa? Yang sedikit kan. Al-Quran berapa ayat dia? 6,000 lebih saja. Hadis 60,000. Maka tengok isu-isu yang sekarang ni makin banyak. Jadi macam mana? Jadi dia lihat dari sudut seterusnya untuk kita luaskan apa dia? Dalil itu dia melalui teknik kias. Teknik apa? Kias. Boleh faham? Dan seterusnya sampai akhir yang bakal Tok Guru sebutkan tadi. Jadi kita nak detect bagaimana persoalan mereka tadi sebagai jalan untuk membina satu ilmu yang baru. Boleh faham? Nampak satu ilmu yang baru. Yang mana tadi persoalan bermula dengan bagaimana hendak apa? Nak mengetahui agama. Maka datang persoalan yang berikut. Macam Imam Jurjani. Tadi kan Imam Jurjani, dia pengasas ilmu balaghah. Dia kata bagaimana Al-Quran ini dikira sebagai mukjizat dari segi bahasa. Boleh faham? Dia kata kalau awak nak tahu mukjizat dari segi bahasa, awak kena bandingkan Al-Quran punya bahasa dengan bahasa yang lain, syair apa semua. Maka bagaimana kita bahagikan bahasa yang lain selain Al-Quran? Ada syair, ada nasar. Betul? Ada dia seteruslah kali dia buat satu kaedah, dia buat, anda boleh faham gitu. Jadi dipanggil apa? Rihlah, dipanggil pengembaraan dalam akal ulama-ulama. Jadi mereka membina ilmu, membina tamadun. Itu dipanggil benda yang apa? Yang besar. Maka daripada istifadah cara persoalan yang dibuat tadi oleh ilmu ahli usuli, maka sebenarnya saya itu akan sebut Roger Bacon. Dia panggil bapa sains moden bagi apa? Tamadun barat. Roger Bacon dan Francis Bacon. Mereka ada Opus Magnus. Mereka punya kitab dia Opus Magnus. Bukan Magnus Opus. Dan ni Opus Magnus. Magnus tu kitab kabir. Dalam bahasa Arab kitab apa? Kitab kabir. Ataupun Magnificent Book. Boleh? Apa-apa sajalah. Kitab azim ke, kitab perjuangan ke, apa-apa lah. Boleh lah. Boleh? Sebenarnya bila dia mengasaskan, dipanggil step-step kajian ilmiah, dia istifadah daripada ilmu usul fiqh. Kan ilmu usul fiqh kata apa? Kalau awak nak tahu satu, awak kena rujuk apa? Sumber. Dia pun kata, awak apa sumber awak? Boleh? Kalau awak nak faham sumber tu, awak kena ada kaedah faham yang betul. Maka kita kata sumber tadi mesti diiringi dengan kaedah faham yang betul. Kemudian usul fiqh kata apa? Kalau awak nak mengkaji, awak mesti cukup kriteria pengkaji. Kalau antum mengaji Minhajul Baydawi, dia akan sebut usul fiqh itu definisi dia 3. Ma'rifatud dalail fiqh ijmalan wa kaifatu istifadati minha wal halul mustafid. Jadi 3. Pertama apa dia? Ketahui sumber. Yang kedua, ketahui kaedah nak memahami sumber. Yang ketiga adalah hal mustafid. Mana apa? Adakah awak ada kelayakan nak mengkaji sebagai seorang mujtahid, ataupun awak ni geng ikut saya, iaitu muqallid. So kita muqallid. Maka Roger Bacon sebiji macam tu dia buat. Awak apa kriteria awak nak mengkaji? Boleh faham? Jadi kita tengok bagaimana istifadah depa dalam menguruskan subjek kajian sains. Roger Bacon bapa apa? Ilmu sains tulis, biologi, menetang apa semua ni. Pemerhatian, inferen, hipotesis, menetang apa tu semua dia tu. Kepala otak dia lah tu. Yang kafir tu. Tapi dia tenggelam dalam apa? Tu. Cara berfikir. Orang sampai dia mampu selepas tu untuk ambil manfaat daripada ilmu sains moden. Boleh? Hatta dia bila kaji, siapa ulama yang masyhur kaji manuskrip ini? Brockloman Jerman. Satu lagi Faruk Fuad Sizkin. Seorang lagi Fuad Sizkin. Dia banyak kaji manuskrip ni. Dia sekarang ni dia rahimahullah meninggal 2014 2015 lebih tua. Orang Turki duduk di Jerman. Orang Turki duduk di mana? Dari mana? Fuad Sizkin. Dia kaji manuskrip, dia buat comparison antara tamadun barat melalui manuskrip. Dia kata apa? Hakikat 80% buku-buku daripada barat yang didakwa tulisan sendiri adalah terjemahan daripada turas Islam. 80%.
Fuad Sizki buat kajian rahimahullah, meninggal. Kita buat apa? Lena. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Idea yang kita nak sampai. Tapi ini dipanggil idea besar lah, pemikir besar lah. Kita faham dulu nahu semua tu. Baik. Tak habis-habis nahu, Farah kata. Kami nak ngaji, kami nak berjuang ni nahu apa ni ustaz ni? Okey, baik. Dah faham idea tu? Baik, jom kita baca. Baik. Kita tengok rihlah pengembaraan dalam Minda Usuli, kata Tugu rahimahullah 24 Laqad tasa'ala al-usuliyun. Laqad tasa'ala al-usuli. Telah bertanya-tanya usuli, kaifa uhassil dini? Bagaimana aku boleh mendapatkan agama aku? Nak memahami agama aku. Fa fakkara fi majmu'ati mushkilatin wa tasa'ulatin mutataliyah. Maka dia berfikir pada beberapa kemusykilahan, permasalahan, dan persoalan yang mutataliyah, berentetan. Mal hujjah? Apakah hujjah? Maksudnya apakah sumber untuk saya nak kata itu adalah agama? Maksudnya apakah sumber yang boleh saya kata sumber ini layak untuk diambil sebagai jawapan bagi agama? Boleh? Ajaba, dia jawab Alkitab wa sunnah. Summa tasa'al, kemudian dia bertanya lagi, aina huma? Depa daripada mana kita ambil kitab dan sunnah tu? Ai ma huwa ai ma tawsiq. Apa nama tawsiq? Apakah yang dapat membuktikan Alkitab itu kitab, sunnah itu sunnah? Apa yang mensahihkan Al-Quran itu Al-Quran, itu sunnah itu sunnah? Maka kita ada melalui jalan sanad. Jalan apa? Sanad. Al-Quran sabit melalui mutawatir, hadis sabit melalui periwayat yang perawi-perawi dikenali ke semua keadaan mereka. Boleh jarhan wa ta'dilan, sama ada depa ni adil ataupun depa ni bukan adil. Boleh. Fa assasa uluman, maka mereka mengasaskan ilmu li ta'akkudi min anna allazi baina yadayhi huwa alkitab was sunnah. Maka mereka mengasaskan ilmu untuk memastikan bahawa apa yang ada di samping mereka itu adalah betul-betul Al-Quran dan betul-betul sunnah al-haqiqiyah. Summa tasa'ala, kemudian bertanya lagi, wa kaifal fahmu? Bagaimana kita nak faham yang betul? Summa tasa'ala li dhabti al-fahmi. Kemudian depa bertanya-tanya bagi nak menghasilkan kefahaman yang mundhabit, yang tepat. Kaifad dilalah? Bagaimanakah dilalah? Maksudnya bagaimanakah makna yang ditunjukkan daripada apa? Daripada ayat, hadis ataupun Al-Quran tadi. Litukhrija ijabatin, supaya mengeluarkan akan apa? Ijabat, beberapa jawapan-jawapan. Tentang ma huwa qat'i au zanni. Faham qat'i zanni tadi yang saya sebut tadi? Ila akhir, sampai akhir. Summa tasa'al, kemudian bertanya, iza kana al-waqa'i katsirah wan nususu qalilah. Jikalau realiti, benda-benda yang berlaku di realiti itu banyak, wan nusus qalilah, sedangkan nas itu sedikit, fala budda min qiyas, maka mesti ada qiyas. Apa makna qiyas? Kita ada benda yang tak disebut, kita sekalikan dengan benda yang disebut atas kerana persamaan dari segi sebab. Contohnya, contoh kan, dadah ada dalam Quran? Tak ada. Tapi kita sekalikan hukum dadah dengan apa? Arak. Sebab apa? Kedua-dua itu sama sebabnya, iaitu memabukkan, menghilangkan akal. Maka arak haram akan berpindah hukumnya kepada dadah menjadi haram juga. Boleh faham? Itu dipanggil qiyas. Fatasa'al, maka mereka bertanya lagi, kaifal qiyas? Macam mana pula kaedah qiyas tu? Adakah kita boleh buat dia buat ikut dan je? Semua benda nak qiyas? Semua benda perjuangan Islam? Tak boleh. Awak kena ada metod. Mana boleh awak nak ikut dan saja? Buat rambang, orang panggil sekat apa? Sekat jarang kan dia masuk semua. Boleh? Ikut dan tak boleh. Ai kaifa ulhiqa, kaifa ulhiqu al-jadid bil qadim? Bagaimana saya boleh tempelkan barang yang baru dengan barang yang lama? Wa maza inda ta'arud bainan nusus, dan apa pula jikalau ada ta'arud? Mana ta'arud? Apa dia? Pertembungan antara nas-nas. Faqala bitarjih. Maka dia kata mesti ada tarjih. Apa tarjih? Kita lebihkan salah satu daripada yang lain. Summa tasa'ala, kemudian dia bertanya lagi, kaifat tarjih baina ta'arud? Bagaimana kita buat tarjih tu di antara benda yang apa? Yang bercanggah tadi.
summa tasa'ala man yaqumu bizalika man yaqumu bihaza, siapa pula yang akan bertugas untuk nak menguruskan kesemua ni? Ma hiya syurut al-mujtahid awil bahis ataupun pengkaji fi ta'bir as-sa'il fil ulum al-ijtimaiyah al-mu'asirah, pada ungkapan yang masyhur, yang popular, Said yang popular dalam ilmu ijtimai al-mu'asirah, itu ilmu kemasyarakatan yang moden. Itu faham dia usul dia panggil persoalan tadi, fabi siyaghati hazihi al-umur as-sab'ah siyaghatun ukhra, fabi siyaghati hazihi al-umuri as-sab'ati siyaghatan ukhra, maka dengan menyusun, membina perkara-perkara 7 persoalan yang disebutkan tadi dengan siarah bentuk yang lain, sa'ajidu annani abhasu fil masadir, maka saya akan dapati saya ini hakikatnya mengkaji tentang masadir. Apa makna masadir tadi? Sumber. Wa turuqal bahs wa adawatihi, dan kaedah mengkaji dan adawat ni, alat-alat mengkaji, wa aliyatil ihtijaj wal istidlal, dan wasilah ni aliyat, wasilah pendalilan dan pembuktian. Pendalilan dan apa? Pembuktian. Wa fi syurutil bahis, dan kriteria pengkaji. Boleh faham ni dia panggil apa? Bahasa moden. Tadi bahasa apa? Turus sikit. Sekarang ni bahasa moden. Tapi benda sama tak? Benda sama. Boleh faham? Kita tak sampai akliyat yang begitu. Baik, maka dia kata mana tadi? Tilkal umur allati akhazaha Roger Bacon wa ja'ala usulan limanhajil ilmi al-hadis, maka benda itulah yang diambil oleh Roger Bacon dan menjadikannya itu asas bagi metod kajian ilmiah moden. Boleh? Bapa saintifik moden, saintis moden. Dia ada Francis Bacon datang selepas tu lagi. Roger Bacon sebelum. Oleh Descartes tu geng-geng yang memasyhurkan ilmu sains tulis lah di barat, sampai depa geng-geng falsafah yang bersifat logical, pemikiran Aristotle, mantik tu dah tak tepi lah. Depa buat satu dipanggil mantik hadis, mantik moden tu sains kajian baru tu lah, yang dipopular oleh Francis dengan Roger Bacon. Immanuel Kant geng falsafah, geng Aristotle. Jadi dia kalah lah. Sekarang ni bahas akliyah dah kalah di moden. Mesti ke semua mesti dikaji melalui kajian makmal. Awak mesti masukkan benda tu dalam makmal, baru dipanggil scientific. Akliyah logik betul, sorry, secondary. Boleh ataupun dipanggil last sekali khurafat. Tu level yang gengnya Eropah yang ekstrim berkaitan dengan benda tu. Saya betul tak Kasih? Kadang-kadang kita gengnya doktor ni terlampau obses pada kajian empirical yang boleh dibawa makmal pembuktian. Lah kali dia kata yang cucuk-cucuk tu ubat apa? Cucuk-cucuk apa tu? Cina ada cucuk apa tu? Cina apa? Aku baca ni khurafat dia semua. Dia betul tak? Dia kata sebab benda ni tak boleh nak kaji melalui kajian makmal. Dia kata ada cakra, ada unsur-unsur cakra dalam membaik pulih manusia. Dia tak faham spiritual punya konsep bagi seorang dalam perubatan. Ini apa orang panggil tak tepi. Ini khurafat ni, syaitan ni. Betul tak? Itu akliyah daripada orang kafir. Bukan. Kita nak kata itu orang yang ta'assub sajalah. Padahal kalau kita bila masuk pada dunia kajian yang luas ni, masih semua bukan sahaja benda yang bersifat material, tapi ada yang spiritual, emotional, perjuangan. Itu tambahan lah. Boleh? Baik. Habis kat situ. Boleh faham? Baik. Kata dia kata wahia la tatajawazu ta'rifat ar-Razi wal Baydawi li ilmi usul al-fiqh, dan dia itu tidak langsung melebihi definisi Razi dan Baydawi daripada ilmu usul fiqh. Sebenarnya ambil sebiji sahaja boleh, tapi kita dah tak kaji, maka depa ambil manfaat pada turas kita. Boleh duk sibuk benda-benda yang berapu sahaja. Wa nahnu indama nas'alu alima al-ijtima' al-mu'asir an masadirihi fi ilm al-ijtima', dan kita apabila bertanya kepada alim ijtima', pakar pakar sosiologi moden ini tentang masadir,
tentang sumber fi ilmu ijtima', pada ilmu ijtima'. Wa ma hiya al-marji'iyah 'inda al-hukmi 'ala al-ashya' aw tasawwurihi, dan apakah marji' rujukan ketika memberi hukuman, rujukan ataupun neraca lah, marji' neraca ketika memberi hukum ke atas sesuatu ataupun menggambarkannya. Wa kaifa nuwasiqu, dan bagaimana kita nak mengenal pasti kesahihannya. Wa hal hunaka sabit wa mutaghayyirat, dan adakah di sana benda yang statik, ada yang benda mutaghayyirat, benda yang anjal, boleh berubah. Wa ma madal qat'i wa dhanni, dan sejauh manakah qat'i dan dhanni. Tu dia ilmu ijtima' pada qat'i dhanni juga. Tu dia. Jangan duk main. Contohlah, dia bagi contoh, boleh. Kata ustaznya ada isu ayat Quran ke? Tak ada ayat Quran. Bagi contoh, boleh faham? Jadi benda yang sawabit, kalau kita ada usul fiqh panggil qat'i. Yang mutaghayyirat dipanggil zanni. Macam kalau contohlah kita bila dah kaji dalam ilmu ijtima', kalau depa orang putih panggil fact, ada teori kan, fact ni tak boleh dah macam bumi bulat, no teori-teori, memang fact boleh. Lepas tu bumi berlega keliling matahari, fact, no teori dah, sebab dah memang habis dah. Boleh contoh, boleh faham? Kalau macam teori, masih lagi teori apa dia? Atom dengan pusingan neutron. Bukan neutron, elektron, elektron. Ele pusing macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Atau pusing secara rawak. Itu benda yang teori lagi. Masih lagi orang duk kaji. Lusa mula-mula Einstein, mula-mula Newton ada teori, kemudian dibatalkan oleh Einstein, kemudian Einstein ada teori dibatalkan oleh Stephen Hawking, kemudian Stephen Hawking dibatalkan oleh Ahmad Faiz dan jangan duk main Gajah tu. Anda kata anda tak boleh? Gajah? Contoh kan. Itu dia nak kata benda tu mutaghayyir. Tapi bumi bulat tu sembang macam mana pun dolar ke, ada dolar ke apa yang duk bersalin. Ana duk lawak, ada orang duk buat bahasa Kedah hari tu. Ada video. Siapa duk buat bahasa Kedah tu? Saya pakcik ni kata lawak tak habaq kata dia. Ana gelak betul, ada orang duk tukar bahasa video tu dengan bahasa Kedah, dia buat lolak. Boleh? Nanti kita tengok sama-sama lah, kita baca di sini. Baik. Itu benda tu tak boleh nak ubah. Maka itu dipanggil qat'i. Bagaimana contoh? Boleh faham Baik. Wa kaifa yumkin an nulhiqal waqi' bin nas? Bagaimana kita nak tempelkan waqi' dengan nas? Tempel ni maknanya nak hubungkan waqi' dengan apa? Dengan nas. Tempel ni nampak macam jahat sangat tempel ni. Boleh? Lan nu'tiyana ijabatan. Innaman dia kata apa? Silap binas. Fa inna alim al-ijtima' al-muslim al-yawm, maka sungguhnya pakar ilmu sosiologi muslim hari ini, fi zilli hadha infisam bain an-nass wal waqi', pada keadaan fi zilli, pada keadaan infisam, bercerainya mereka dengan nas dan juga waqi', maksudnya antara nas dan waqi'. Maksudnya depa dah bila cakap sosiologi tak ada dah di bawah naungan nas. Kesemua ditafsir by waqi' semata-mata, dan ditafsir kadang-kadang diberikan penyelesaian adalah berdasarkan emosi sendiri tanpa dia ada di bawah naungan nas tadi. Boleh? Macam contoh lah, saya bagi contoh. Sekarang ni fenomena anak luar nikah contoh. Macam mana kita nak hadapi anak luar nikah ni? Kena bagi kondom set seorang. Macam tu je, guys. Padahal kita contohlah orang Islam bagi penyelesaian yang lebih lagi lah. Maksudnya ni ada problem pada isu keagamaan, penghayatan pada contoh lah kan. Maka kena bagi nasihat ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Contohlah tu dia panggil penyelesaian yang di bawah naungan nas, tidaklah ikut dan bagi satu-satu penyelesaian. Boleh faham Baik. Satu dia kata alim ijtima' al-muslim yawm fi zilm hadha al-infisam bain an-nas wal waqi' lan yu'tiyana al-ijabah. Jadi orang yang alim ijtima'i yang tidak ada hubungan dengan nas antara waqi' ni, maka dia tak mampu bagi jawapan. Inna ma yutali' hadha al-turas al-kanza al-yawm sawfa yufaja'
bi manhajin dakhmin wa as'ilatin jauhariyah rubbama la ijabata anha illa fi hadha at-turas nafsihi. Sungguhnya siapa yang mentelaah turas Al-Kanz, pembendaharahan Al-Yawm pada hari ini, saufa pasti dia akan terkejut, yufaja bimanhajin dakham, dengan manhaj yang besar, wa as'ilatin jauhariyah, dan persoalan yang asasi, rubbama la ijabata anha, terkadang tidak ada jawapan tentang persoalan tersebut illa fi hadha turas nafsihi, melainkan dalam turas sahaja. Turas dengan yang agak remeh, besar benda berkaitan dengan turas ni. Kerana idea mereka tu begitu besar, yang kadang-kadang kita fahami, baru kita fahami sekarang kegunaan dia. Boleh? Kemudian namuzaj al-ma'rifi al-insani al-islami, ini berkenaan dengan Islam world view ataupun Islamic world view. Jadi yang tu faham dia bagi contoh istifadah yang cuba Tuan Guru sampaikan daripada turas berkenaan dengan gaya berfikir, dan yang berkenaan yang kedua, bagaimana kita meluaskan lagi skop kajian bagi bidang masing-masing. Boleh faham? Baik. Namuzaj ma'rifi islami, kita rehat saat tutup je, kita sambung.